Halo adik. Ya, selamat bertemu kembali ya. Ah, hari ni kita belajar yang lain pula ya. Kita buat ulangan kaji. Kita nak buat ulangan kaji ni. Kesalahan kata. Okey? Semalam kita dah tengoklah macam mana ya nak tulis karangan. Jadi kadang-kadang ada kesilapan atau kesalahan kata. Okey. Kata macam kata ganti diri ya. Jadi sebenarnya kita ada kesalahan istilah lah ya. Kadang-kadang okey, kita nampakkan ada kesalahan penggunaan kata ya, mungkin terlupa ke atau tersilap ke. Ya, penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak ayat atau situasi. Okey, macam kata ganti diri, ya. Katakan kita guna beliau. Okey. Biasanya untuk orang yang dihormati kita guna beliau, betul tak? Jadi kita tak bolehlah guna kata ganti diri untuk benda atau binatang. Okey. So, betul kan? Okey. So, kata ganti diri ni, okey, katakanlah kita kata, tikus itu lari. Ia dikejar kucing. Okey. Jadi ni kesalahan dari segi kata lah ni. Okey. Ia dikejar kucing. Okey, kadang-kadang bila kita tulis tu lupa pula ya. Sebenarnya kita kena tulis lah kan. Tikus itu dikejar kucing. Okey. Sebagai kata ganti diri ni untuk manusia ya. Bukan untuk benda atau binatang. Okey. Dan kata ganti ni tidak boleh digandakan lah. Okey. Atau kita kata diulang. Okey. Contoh kata ganti diri awak. Jadi kita ada kesalahan penggunaan kata lah bila kita tulis awak-awak. Kan tak betul, tak sesuai lah. Ataupun mereka-mereka. Ya. Atau kadang-kadang tersilap ya, kita ada pelajar dia tulis ianya. Tak boleh tu. Okey. Kesalahan penggunaan kata ianya. Okey. Jadi kita tak bolehlah cantum ya dengan nya. Jadi ianya. Tak boleh digabungkan macam tu. Dan sebenarnya kata ganti diri kan, kena ingat ya, macam beta, baginda, semua ni ataupun patik ni kan, untuk hubungan kerabat diraja sajalah. Betul tak? Beta, baginda, patik, ya. Okey, tu untuk hubungan dengan kerabat diraja. Okey. Jadi kesalahan penggunaan kata ni, kadang-kadang kita tak perasan. Jadi sibuk menuliskan. Jadi lepas kita buat karangan tu kena tengok baliklah. Baca betul-betul mana ada kesalahan penggunaan kata tu kita betulkan. Okey. Katakan ada pelajar katakan dia tulis, beliau dipenjarakan untuk 2 bulan. Kesalahan penggunaan kata lah tu. Boleh guna beliau ke? Kalau dia masuk penjara, maksudnya bukan orang yang dihormatikan. Orang yang dihormati tu taklah masuk penjara. Ya. Jadi kita kata dia lah. Betul tak? Dia dipenjarakan selama 2 tahun. Jadi ini contohlah kesalahan umum. Biasa mungkin ada yang lupa, ada yang tak tahu. Okey, kalau kita kena ingatlah.
Ya. Jadi kadang-kadang mereka tulis mereka-mereka. Okey. Mereka-mereka yang berminat, okey, sila beratur kat sini. Ayat macam tu ada kesalahan kata. Okey. Kita boleh guna mereka-mereka tak? Jadi tak boleh ulang atau gandakan mereka-mereka. Mereka cukuplah, ya. Mereka dah kira mereka banyak kan, mereka yang berminat. Tak payah tulis mereka-mereka, salah tu. Ya, tak sesuai lah. Yang sesuai tu, yang betul tu mereka. Boleh? Jadi kena berhati-hati ya. Kadang-kadang bila kita tulis tu, okey, kita silap. Jadi kita tulis kejadian itu berlaku, ya, membuatkan ianya berasa kesal. Okey. Betul tak perkataan ianya? Okey. Kita boleh guna ke ianya? Cantum sekali. Okey. Tak boleh. Jawapannya yang tu salah. Ya. Jadi kalau pemeriksa nampak penggunaan kata ianya macam tu, okey, nanti akak pula kena tolak. Okey. Jadi kita katalah kejadian itu membuatkan ia berasa kesal. Okey, cukup. Ia berasa kesal. Jangan guna ianya. Okey? Contoh ya, kesalahan penggunaan kata. Okey? Ada tak adik pernah tengok orang katakan dia kata, setengah orang suka minum teh. Setengah orang. Ada ke setengah orang? Itu kesalahan penggunaan kata. Jadi dalam karangan kita tu janganlah ya tulis setengah orang. Okey, ingat ya adik. Kita kalau nak tulis, ya, kita tulislah setengah-setengah orang. Ya. Yang tu perkataan tu betul. Setengah-setengah orang, lepas tu kita tulislah apa ayat yang seterusnya. Ya, contohnya setengah orang tidak mengakui kesalahan diri sendiri, contohlah. Ya. Tapi janganlah guna perkataan setengah orang. Setengah orang. Ya. Jadi ada juga ya banyak kesalahan contoh. Ya. Macam kadang-kadang pernah nampak tak? Mungkin dia terlupa tergesa-gesa tiap hari. Okey, terlupa pula. Dia tulis sebab mungkin masa tak cukup kan. Lepas tu dia tulis tiap, lupa pula. Sebenarnya tiap-tiap. Ya, tiap-tiap hari. Kita jangan guna ya. Tiap hari. Tak betul tu. Okey. Jadi kesalahan istilah, kalau banyak kesalahan penggunaan kata, ayat tak gramatis, nanti akak, okey, periksa akan tolaklah. Ya. Kadang-kadang nampak juga ya karangan terlupa pula dia tulis berbagai. Okey. Berbagai masalah. Alamak. Okey. Apa yang kurang tu? Boleh kita guna berbagai ke? Sebenarnya kita kena kata berbagai-bagai. Okey? Kalau nak guna tu berbagai-bagai. Okey, bukan berbagai. Jadi kalau terlupa tu kena kajilah ya. Ataupun apa lagi ya contoh kesalahan kata. Okey.
kita biasanya kata bila nak beli barang tu, ada kata buah tu, okey, contohnya tambang, okey, tambangnya RM5.50 ke atau RM5.50? Yang mana betul? Apa pendapat adik? RM5.50 atau RM5.50? Kadang-kadang macam maksudnya lebih kurang sama kan, tapi memang satu salah penggunaannya. Okey. Betul adik, pandai ya adik. Jadi yang betul tu RM5.50. Ya, jadi adik pun dah tahulah yang penggunaan kata tu yang betul RM5.50. Okey. Jadi kadang-kadang mereka tak tahu maksud sebenarnya. Okey, jadi tersilap pula. Macam para-para. Okey. Para-para ni kalau kita katakan banyak kan, kita jangan tulis para-para ya, kita guna para. Cukup. Okey. Jadi para pegawai ke, okey, para pelajar ke, ya. Jadi kita tak payahlah ulang. Okey. Para. Tak payah para-para. Okey. Okey. Jadi nampak kan kesalahan penggunaan kata ni kesalahan istilah lah. Okey. Jadi bila kita buat ulang kaji ni, adik pun kena ingatlah ya. Okey. Jadi sebenarnya kita pernah tengok kan, contoh kesalahan umum tata bahasa ni ada kalanya kata ganti diri yang salah, ya, ataupun dalam karangan, okey, ada pula kata ganti bilangan dia silap pula, ya. Jadi kena prihatinlah. Okey. Mungkin ada dia tak tahu, okey, atau terlupa ataupun mungkin tak semak balik. Okey. Jadi macam contoh ni. Okey, ditulis kakaknya bekerja sebagai perawati. Okey. Alamak. Okey. Jadi sebenarnya kesalahan kata kat sinilah. Peragawati ni kita sebenarnya merujuk kepada pramugari. Ya, pramugari. Okey. Jadi silap pula. Okey, kat sini. Jadi kesalahan kata peragawati lah. Okey. Jadi macam penjodoh bilangan pun ada juga. Ya, kadang-kadang nampak ada silap juga. Ya, macam pernah nampak tak ada yang tulis para orang guru. Okey. Para orang guru tu sebenarnya tak betul ya. Jadi kita ni kalau nak tulis ya, kita perlu tak orang. Para orang guru ke para guru sebenarnya. Okey. Para guru pun dah cukup lah ya, tak payah para orang guru ya. Jadi yang betul tu kita kata para guru. Ya. Kesalahan macam ni. Jadi bukan saja ya perkataan tak betul, ada juga bila dia tulis karangan, ditulis seekor katakan atau bila kata mungkin dia nak cakap tentang haiwan lah. Ya. Segala sebab haiwan tu kita biasanya guna ekor kan. Jadi bila dia tulis segala ekor haiwan. Okey. Segala ekor haiwan. Okey. Jadi ayat ni kalau kita fikir betul-betul, ya, sebenarnya salahlah penggunaan kata tu. Okey. Jadi kalau kita kata segala, okey, haiwan lah.
segala haiwan pun dah okey dah. Jadi kadang-kadang berlakunya kesalahan kata melibatkan penjodoh bilangan. Ya, contohlah kesalahan dari segi penjodoh bilangan. Okey. Jadi biasanya penjodoh bilangan ni tak perlulah gunakan bersama dengan kata bilangan. Ya, macam paralah, ya sekalian, seluruh, tak payah guna bersama. Okey. Okey. Jadi kita janganlah berguna bersama-sama dengan macam setengah-setengah pun tak perlu. Ya, sebilangan pun kira kata bilanganlah tu. Okey. Sepertilah contohnya, okey, sekalian. Sekalian, okey, penduduk biasanya kita guna orang kan. Sekalian orang penduduk. Okey. Jadi nampak tak? Kesalahan tu sebab penjodoh bilangan tu diguna sekali dengan kata bilangan. Okey, sekalian orang penduduk. Tak perlu. Okey. Tak perlu gunakan bersama-sama. Jadi kita katalah sekalian penduduk. Okey. Ya. Cukuplah. Sekalian penduduk apa dia? Atau yang salah tu diguna seluruh. Okey, seluruh tu kata bilangan. Lepas tu diguna penjodoh bilangan pula. Okey, seluruh buah kampung contohnya. Ya. Jadi jangan guna bersama-sama dengan kata bilangan. Ya. Jadi kita tulislah seluruh kampung. Okey, dah memadai. Jadi kena berhati-hati ya. Kadang-kadang tulis tu kan bila nak cepat ke mungkin rasa gementar ke tersilap. Mungkin kita tahu ya, tapi kadang-kadang tersilap pula ya. Macam semua orang pemuda harus mengamalkan. Jadi bila kita menyimak balik semua pemuda. Okey. Jangan letaklah orang. Walaupun memanglah pemuda tu orang, tapi ada kesalahan. Okey, dari segi penjodoh bilangan kat situ dah. Okey, semua pemuda harus apalah ayat yang adik nak buat tu. Okey. Boleh ke? Okey, jadi rasanya okey, adik pernah buat macam kata kerja ke kan, ataupun kata kerja transitif ke, kata kerja tak transitif tu semua kan, sama juga. Ya, jadi ada juga contoh-contoh ya. Ada nampak kan kesalahan kadang-kadang bila kita ada baca karangan, okey, nampak sangatlah. Bila macam emak, katakan emak ada buat pesan lah. Jadi dia tulis emak pesan kepada saya. Boleh tak kita tulis macam tu? Emak pesan kepada saya. Okey. Jadi sebenarnya dia situ ada kesalahan tu. Macam mana kita nak betulkan? Okey. Jadi biasanya kita kata emak berpesan kepada saya. Ya. Jadi macam kadang-kadang kan ada orang bila dia tulis tu, okey, Salina berjumpa Maria. Memanglah dia maksud dia berjumpa Maria. Ya, tapi kalau ayat tu katakan ayat yang gramatis, kita harus tulis Salina berjumpa dengan Maria. Betul tak? Ya, Salimah berjumpa dengan Maria, bukan berjumpa Maria.
Ya. Walaupun kita fahamlah, ya, maksudnya dia nak berjumpa dengan Maria, terlupa pula nak tulis dengan, ya. Aha. Atau kadang-kadang, ada orang terlupa tulis men. Ah, eee, Adik jerit kuat-kuat. Ada kesalahan tak atau betul ayat tu? Adik jerit kuat-kuat. Ah, boleh tak kita tulis macam tu? Atau ada cara lain yang lebih bagus, tak ada kesalahan kata. Ya, kalau kurang kesalahan kata atau tak ada kesalahan langsung, ada peluang lah kan nak dapat markah yang lebih tinggi. Ya, jadi macam mana? Lilian atau adik atau katakan Ahmad jerit kuat-kuat. Macam mana kita nak betulkan? Okey. Jadi kita kena tambahkan, kita kena tambah men. Adik menjerit kuat-kuat. Ataupun Lilian menjerit. Okey. Tak boleh tulis adik jerit kuat-kuat. Okey. Tertinggal pula kan. Menjerit, berpesan. Okey. Ataupun ada tak adik nampak orang tulis karangan, katakan Amir sengih saja. Amir sengih saja. Ada tak? Jadi sebenarnya cara kita nak tulis ayat yang betul tu, Amir hanya tersengih sahaja. Bukan Amir sengih saja. Ya. Okey, jadi kesalahan kata lah. Jadi kalau adik pandai, ya, atau rajin membaca, adik akan nampaklah kan. Buat banyak latihan. Okey. Jadi kadang-kadang kesalahan kata ni kata kerja tak transitif, ataupun kadang-kadang berlakulah, ya, kata kerja transitif. Kesalahan kata pun boleh berlaku. Okey. Apa lagi ya biasanya orang akan buat kesalahan kata? Okey. Macam katakanlah, kat sini kan, ibu mencuci ikan. Okey. Jadi penggunaan kata menyiang ikan ke? Okey. Menyiang ikan. Ya. Kesalahan istilah atau katalah. Okey. Kadang-kadang dia tulis memang betul pun, tapi terlupa nak tulis men, ber, ter. Okey. Lily suka atau sibuk jemur kain. Okey. Sebelum jemur tu sepatutnya ada apa? Okey. Lily jemur kain. Jadi di depan jemur tu kita nak tulis apa? Okey. Jadi kita tulis Lily sedang menjemur kain, ya, menjemur. Okey. Bukan Lily jemur kain. Okey. Katakanlah kawan saya jemput saya. Jemput saya. Okey, salah. Ini kesalahan kata ni. Okey. Jadi menjemput saya. Men. Ya. Nampak macam maksudnya ada maksudnya jemput saya. Kita kadang-kadang
bercakap tu, ya, dia jemput saya pergi mana-mana. Okey, tapi bila kita tulis karangan, kita harus berhati-hati ya. Bukan jemput, dia jemput saya. Dia menjemput saya. Okey? Atau kadang-kadang mereka tulis Faizal mengisi tabung. Faizal mengisi tabung. Betul ke adik-adik? Faizal mengisi tabung. Okey? Betul atau tak betul? Okey. Kalau tak betul tu, kita nak macam mana kita nak betulkan ayat tersebut. Okey. Faizal mengisi tabung. Katakan dengan wang. Okey. Jadi kita boleh gunalah ya, perkataan yang betul. Okey, kata yang betul. Ya, Faizal mengisikan ya tabung. Okey. Pun bolehlah mengisikan. Ya. Jadi ada yang tersilap macam dia tulis mak menasihatkan adik. Lepas tu ayat dia tu. Okey. Jadi kita tulis menasihat adik, ibu menasihatkan adik, atau kita tulis ibu menasihati adik. Yang mana satu? Kalau adik tulis karangan kan, adik akan tulis mak menasihatkan adik supaya rajin belajar, atau adik akan tulis mak menasihati adik supaya rajin belajar. Menasihatkan atau menasihati? Yang mana yang salah ni? Okey. Kalau adik dapat kesan yang mana salah tu, baguslah. Okey. Jadi biasanya kita akan kata, okey, mak menasihati ya adik supaya rajin belajar. Menasihati adiklah. Ya. Jadi cuba okey elakkan daripada menulis ayat yang mempunyai kesalahan dari segi kata kerja. Okey. Jadi bila kita berkongsi, adik cuba fikir jawapan, ya. Jadi banyak kan kadar yang berlaku dekat penjuru bilangan kadang-kadang, ya. Sebenarnya kan kesalahan ni boleh berlaku dari segi pembenaran kata. Okey. Kelas kata pun ada. Okey. Jadi penggandaan ya. Dan banyak lagi. Aspek kesalahan bila kadang-kadang pemeriksa dia akan baca betul-betul tau. Selain isi kena cukup tu dan yang apa yang kita bincang ya sebelum ni, dia akan tengok betul-betul lah ada tak kesalahan kata atau istilah. Kalau semua okey, tak ada salah, bagus. Ya. Kalau dia dapat, katakanlah, macam orang kadang-kadang dia tuliskan dia guna kata sendi, kata sendi yang tak betul. Jadi macam ada yang tuliskan, katakanlah dia tulis kami sayang nenek. Okey, maksudnya dia memang dia sayanglah, sayang. Tapi dia lupa, ya, macam mana nak tulis. Kami sayang nenek.
atau kami sayang akan nenek. Sekarang adik tulis, kami sayang nenek atau kami sayang akan nenek. Yang mana satu adik akan tulis? Satu daripadanya betul. Okay. Satu daripadanya tu tak betul. Yang mana betul, yang mana tak betul ni? Okay. Jadi, sebenarnya kita tulis kami sayang akan ini. Okay. Jadi, biasakan dirilah. Ya. Kata sendi ni kadang-kadang adalah ya, dalam mungkin tak cukup masa ke ataupun lupa ke, ada yang bila dia tulis karangan kan, dia tulis dia tidur dalam bilik stor. Okay. Dia tidur dalam bilik stor nampak macam tidur dalam bilik stor. Okay. Tapi sebenarnya tak betul tu. Okay. Macam mana kita nak betulkan? Dia tidur dalam stor. Salah. Okay. Apa? Macam mana kita nak tulis yang betul? Apa pendapat adik? Dia tidur dalam bilik stor. Okay. Jadi dalam tu kata sendi kan. Okay. Kita guna dalam ke atau di dalam? Okay. Jadi adik kena fikirlah. Bila kita tidur tu, tidur di dalam kan? Di dalam bilik tu. Jadi bila kita tulis dia tidur kita tambah di dalam bilik stor. Okay. Ataupun dia tidur di dalam bilik tidur ya. Jangan lupalah perkataan. Okay, kata sendi. Okay. Okay, jangan lupa pula di tu. Okay. Kadang-kadang penggunaan kata sendi ni janganlah guna yang salah pula. Okay. Ada yang tersilap lupa, ada yang guna kata sendi yang tak betul. Banyak segi. Okay. Nampak macam kekurangan sesuatu lah. Ya. Macam katakanlah Ranjit lebih tinggi dari Jimmy. Okay. Ranjit lebih tinggi dari Jimmy. Boleh tak kita guna macam tu? Okay. Nampak sangatlah ketara ada kesalahan ya. Kesalahan kata kat situ. Okey. Jadi sebenarnya tak boleh tulis dari. Dari mana? Okey. Jadi sini kita buat perbandingan. Jadi Ranjit lebih tinggi. Kalau kita buat perbandingan kita guna daripada. Ya. Ranjit lebih tinggi daripada Jimmy. Okay. Macam itulah. Jadi kadang-kadang tulis. Nampak pula dia datang dari Temerloh. Atau dia tulis dia datang daripada Temerloh. Yang mana betul? Yang pertama ke yang kedua? Satu dia tulis dia datang dari Temerloh. Okay. Yang kedua tu dia datang daripada Temerloh. Jadi kalau tempat tu kita tulis dia datang dari. Bukan daripada ya. Atau dia datang dari Temerloh. Saya datang dari Temerloh. Okey. Dan dari Kuala Lumpur kita guna dari ya untuk tempat. Okey tak?
Atau kadang-kadang ada tak adik pernah dengar orang berkata macam, cikgu nak jumpa kamu. Okey. Cikgu nak jumpa kamu. Adik fahamlah dia nak cakap apa kan. Cikgu nak jumpa kamu. Oh, okey. Kalau katakanlah kita nak guna perkataan yang betul atau ayat yang betul, ya, macam mana kita nak betulkan ayat tu? Okey. Jadi kita kata berjumpa kamu ke atau berjumpa dengan kamu? Okey. Yang mana lebih sesuai? Okey. Jadi adik kena fikir betul-betul lah. Berjumpa dengan kamu atau dia berjumpa kamu. Okey. Kalau jadi kalau adik fikir betul-betul kan sebenarnya kita kata berjumpa dengan kamu. Ya. Atau cikgu hendak berjumpa dengan kamu, atau Jali hendak berjumpa dengan kamu. Okey, nokta. Jangan lupa ya, dengan. Okey. Ataupun kadang-kadang dia tahu nak tulis tapi tak betul pula penggunaan kata sendi dia. Okey. Macam katakanlah kita guna satu contoh ya. Lukisan itu ada dengan Kamil. Okey. Lukisan itu ada dengan Kamil. Okey. Betul tak adik-adik? Jadi macam mana ya kita nak betulkan? Okey. Jadi yang mana betul? Lukisan itu ada dengan Kamil ke atau lukisan itu ada pada Kamil? Jadi adik fikir ya, ada dengan Kamil atau ada pada Kamil? Yang mana? Okey. Dan satu lagi kan, nampak kan biasanya kan ada budak-budak ditulislah di masa itu. Ish. Okey. Di masa itu, okey, kalau boleh tolonglah guna pada masa itu. Pada masa itu. Okey. Jadi di tu tak sesuai ya. Di masa tu tak sesuai ya, mesti guna pada masa itu. Okey. Atau katakan pokok itu tumbang di tanah. Okey. Jadi tumbang di tanah ke tumbang ke tanah? Apa pendapat adik? Okey. Jadi pembenaran kata tu, okey, tumbang di tanah. Okey, atau tumbang ke tanah. Jadi kadang-kadang adik-adik terbaca surat khabar, okey, pokok itu okey, tumbang ke tanah. Mungkin sebab hujan lebat ke ya, adalah. Okey. Sebabnya. Okey. Jadi nampak kan? Banyaklah. Kadang-kadang mungkin ada jugalah orang yang tak perasan pun. Okey. Bila tulis-tulis tu mungkin tulis dengan cepat ya. Terlupa pula ya. Tak cukup masa untuk menyimak. Ya. Jadi harap-harap bila adik buat harap-harap adik akan cuba merancangkannya berapa minit ya, agak-agak
ada nanti untuk semak balik karangan. Okey, tengok tak ada mungkin kesalahan kata atau istilah. Kita betulkanlah sebelum pemeriksa baca. Ya, betulkan dulu ya. Okey. Sebab kalau bila pemeriksa dah baca tu dah terlambat. Tak boleh buat apa-apa dah. Okey. Jadi semak betul-betul ya. Jadi kadang-kadang kan pemeriksa sangat teliti tau. Dia nampaklah kan ada juga yang mungkin ada adik-adik tak tahu ataupun tak peka lah ya. Seperti kadang-kadang kan dia tak dapat bezakan penggunaan apa ya ataupun siapa ya. Jadi dia guna je. Masa tu dia terfikir siapa, dia guna je. Dia katakan dia tulis nama kucing tu siapa? Alamak. Ya. Ish, kucing tu binatang. Siapa tu untuk orang? Boleh ke nak buat macam tu? Ya. Jadi benda macam ni kita pun tahu kan. Kucing tu binatang. Jadi kita gunalah nama kucing tu apa? Apakah nama kucing itu? Okey. Katakan kawan. Okey. Jadi nak tanya. Okey. Kesalahan umum kan selalu berlaku tau. Apa dan siapa? Apakah nama kawan kamu? Apakah nama budak tu? Tu kat sebelah kat situ tu. Okey. Jadi kita cuba tulislah ya. Jadi kita tulis siapakah, kan kawan tu orang kan. Jadi kita guna siapakah. Ya, sebab kita nak tanya nama manusia. Okey. Jadi nama manusia kita guna kata tanya siapa. Ya. Siapakah nama kawan kamu tu? Jadi bila kita tulis tu kita tulis macam ni. Okey, walaupun memang kita fahamlah apa maksudkan orang kata, apakah nama kawan kamu tu? Kita fahamlah dia nak tanya apa. Ya. Jadi kita guna siapakah nama kawan kamu tu? Okey. Jadi kita tulislah kan? Siapakah nama kawan kamu tu? Betul tak? Okey. Apa lagi ya biasanya kesalahan yang pernah adik dengar? Okey. Selain daripada apa, siapa, ya. Kadang-kadang kita nak tanya, berapakah harga jam tu? Berapakah ya? Berapakah? Okey. Kita sertai kah lah, ya. Okey. Apakah Sajid sudah pulang? Okey. Tak faham. Apakah Sajid sudah pulang? Salah. Okey. Mungkin kalau kita jawapan tu kita sama ada ya atau tidak, kita sepatutnya guna adakah. Adakah Sajid sudah pulang? Ya, dia sudah pulang. Okey. Bukan apakah. Okey. Jadi kita kena bezakanlah adakah. Adakah dia hanya bergurau? Okey. Jadi penggunaan kata mungkin ada yang salah. Ada tak tepat. Okey. Macam seakan-akanlah dia ejaannya lebih kurang macam tu tetapi makna dia lain sebenarnya. Ya. Jadi kalau adik tak pasti, tengok balik pada kamus. Okey. Macam kadang-kadang kan orang guna banyak dan ramai.
Okey. Bila kita guna banyak ya, banyak. Okey. Bila kita guna perkataan ramai. Pernah terfikir tak? Banyak dan ramai ataupun sama je. Bila-bila pun boleh guna. Yang mana satu? Jadi banyak dan ramai. Okey. Kita boleh tak cakap macam ni? Jamilah mempunyai kawan yang ramai. Okey. Jamilah mempunyai kawan yang ramai. Yang mana betul? Okey. Penggunaan kata. Jamilah mempunyai kawan yang banyak. Adik rasa yang mana? Betul. Penggunaan perkataan banyak dan ramai. Okey. Jadi sini kita nak cuba gunakan perkataan dan istilah yang lebih tepat. Ya. Jadi kata banyak tu biasa mempunyai hubungan dengan jumlah tau. Jumlah atau bilangan. Okey. Kita guna perkataan banyak. Okey tak? Okey. Jadi ramainya biasanya kita nak menunjukkan suasana lah bila kata nak tulis. Nak menggambarkan suasana ataupun nak menggambarkan keadaan, kita guna ramai. Ya, macam keadaan yang rendah contohnya, keadaan. Okey. Atau keadaan yang riang, yang gembira. Itu kita guna ramai. Okey. Jadi katakan Jamilah mempunyai kawan yang ramai. Kita nak menggambarkan suasana ke dalam situasi itu? Dalam ayat tu? Kadang-kadang tersilap pula penggunaan kata dia tak tepat. Okey. Memang pun dia punya maksud tu lebih kurang kita pernah baca, kita pernah dengar ya, tapi tak tepat. Okey. Jadi kalau kita nak kata tu yang lebih tepat tu, kita kata Jamilah mempunyai kawan yang banyak. Ya, banyak sebab kita nak ia menunjukkan hubungan. Okey, mempunyai hubungan dengan jumlah. Jumlah dia banyak. Okey, banyak kawan. Okey, bilangannya. Okey, jadi kita guna banyaklah. Okey. Jadi perkataan-perkataan macam ni lah ya, kadang-kadang orang boleh silap. Okey tak? Ataupun kan silapnya memang dekat macam penggunaan kata tau. Penggunaan kata tidak dan bukan. Okey. Kadang-kadang ada pun yang tulis ya, tiang itu bukan condong. Tiang itu bukan condong. Okey. Ada tak kesalahan kata kat situ? Tiang itu bukan condong. Atau lebih tepat ke kalau kita guna tiang itu tidak condong? Yang mana satu betul? Okey. Jadi penggunaan kata bukan dan tidak. Okey, dapat bezakan tak? Apa kata adik? Okey. Sebenarnya kata tidak tu kan kita tidak boleh gunakan tau untuk frasa nama ya, menjadi predikat ayat ya. Jadi kena berhati-hati sikitlah ya bila kita guna perkataan tu ya. Jadi bila tulis tu tengok balik tau.
Jadi bila kita perasan ada sesuatu yang tak betul tu, kita betulkanlah. Ya, tengok baca balik. Betul ke? Tiang itu bukan condong. Tiang itu bukan condong. Jadi lebih tepatlah kita guna tiang itu tidak condong. Okey? Jadi kalau adik kan ada masa, adik boleh buatlah latihan. Ya, kadang-kadang kita buat banyak latihan, kita akan nampaklah ataupun adik kalau dah tahu perbezaan katakan boleh, boleh dan dapat. Maksudnya macam kan lebih kurang kita pun fahamlah boleh, dapat, ya. Tapi sebenarnya ada perbezaan kan. Bila kita guna boleh, bila kita guna dapat. Betul tak adik? Boleh, dapat. Betul kan? Jadi adik pun tahu kan, boleh kita guna untuk bila kita nak minta izin. Ya. Dapat tu lain. Lain sedikit tau sebenarnya. Dia memang ada macam hubungan dengan lebih kurang seperti keupayaan. Ya, keupayaan. Okey. Okey. Jadi ada perbezaanlah kat situ. Ya. Katakanlah saya boleh bertutur dalam 3 bahasa. Jadi dia cuba nak kata dia tu dia mampu, dia ada keupayaan untuk berkomunikasi, okey, dalam 3 bahasa. Bukan 1, bukan 2 tapi 3. Keupayaan dia. Okey. Dan kemampuan dia. Yang tu bukan minta izin. Okey. Jadi kalau bukan minta izin tu, penggunaan boleh tu tepat tak? Atau ada kesalahan kat situ? Apa kata adik? Okey. Jadi bila nak menunjukkan keupayaan, kita guna ya lebih tepat, kita guna saya dapat, okey, atau dia dapat ya bertutur dalam 3 bahasa contohlah. Okey. Dapatlah. Okey. Bukan boleh. Boleh tak? Okey. Jadi katakanlah ya Rashid tidak boleh pulang ke kampung. Rashid tidak boleh pulang ke kampung. Okey. Jadi kita guna boleh atau kita guna dapat. Rashid tidak boleh pulang ke kampung. Jadi kita baca. Atau Rashid tidak dapat pulang ke kampung. Keupayaan ke atau kita nak minta ya izin ke kat sini. Jadi kalau ada hubungan dengan keupayaan dan kemampuan, sepatutnya kita guna dapat. Rashid tidak dapat pulang ke kampung sebab dia sibuk. Contohlah. Dia tak dapatlah dia pergi, tak dapat balik kampung. Okay, mungkin lain kalilah. Ya. Jadi kata kat situ kita guna dapat. Okey tak? Jadi ada nampak kan kata, okey, penggunaan kata mesti tepat. Kadang-kadang kan mereka agaklah apa maksudnya. Jadi kalau boleh kita rujuk pada kamus. Okey, sebab kadang-kadang ada makna dia beza sedikit. Okey. Jadi penggunaan kata atau istilah mesti tepat. Okey. Sebab pemeriksa kan dia dah
tahulah, ya biasanya pelajar-pelajar akan menggunakan penggunaan kata yang tak tepat seperti dia dah baca, dia dah dapatlah. Ya, jadi mata dia tu. Okey. Jadi kita cuba, okey, jangan buat kesalahan kata. Ya. Sebenarnya pernah nampak tau, pelajar ada yang tak dapat bezakan ataupun mungkin entahlah, dia ingat lebih kurang sama ke, macam golong dan gulung. Okey, kata tu. Kalau adik-adik yang banyak membaca fasih bahasa Melayu ni dapat tahu kan, golongan dengan gulungan lain maksudnya. Ya. Tapi mungkin yang tak biasa, ya ingatkan, lebih kurang sama je lah, golong, gulung. Tak. Ya. Jadi baca ya, gulung-gulung. Gulung tu untuk apa? Biasanya kita kata gulung tu kita rujuk pada macam benda yang kita boleh gulung-gulung tu kan. Kita gulung tikar, gulung. Ya. Kita gulung apa lagi? Okey. Jadi gulung, benda yang kita boleh gulung, bergulung. Okey, golongan tu bukan. Maksudnya bukan gulung-gulung tu. Ya. Jadi kita tambah kata golongan. Ya. Ada yang katakanlah dia tak dapat bezakan, dia tulis beberapa golongan dekat. Alamak. Ish. Ya. Jadi benda macam ni, okey, kita cuba elakkan ya. Beberapa gulungan tikar. Mungkin dia punya masa tu dia terfikir tentang golongan, dia tulis golongan. Okey, padahal maksudnya dia nak tulis gulungan. Jadi kita kena fokus ya. Ah, ah, kita jangan fikirlah benda-benda lain ya. Kita baca betul-betul soalan. Lepas tu kita kena tahulah tiap-tiap kata tu ada ya perbezaan makna dia. Okey. Jadi kalau kita tulis beberapa golongan tikar, terus nampak salah kat situ. Okey. Jadi beberapa golongan tikar. Ataupun bila dia merujuk belia. Ya. Golongan belia, gulungan pula dia tulis. Gulungan belia. Ish. Okey. Jadi jangan buat kesalahan kata macam tu tau. Tak boleh tulis gulungan belia. Okey. Sebab tu simaklah. Mana tahu kan kadang-kadang pen tak keluar dapat dekat you ke. Okey. Jadi kita tulis betul-betul ya, golongan belia. Ya. Golongan belia. Okey, kadang-kadang ejaan pun ada yang silap. Salah eja. Mungkin tak sengaja ke. Ya. Tapi kesalahan perkataan, kesalahan ejaan tu dalam peperiksaan, harap-harap tak adalah. Ya. Dan kadang-kadang pemeriksa dia nampak tau, macam orang guna melancong. Tersilap pula tulis melancong. Dia tak nampak. Okey. Melancong. Okey. Maksudnya lain. Melancong tu pergi bercuti. Melancong tu apa? Melancong. L-A-N-C-U-N-G. Okey. Lain maksudnya. Jadi ingat ya. Satu huruf tu, okey, melancong dan melancong. Kalau tak hati-hati tu, maksudnya lain. Maksudnya mungkin macam tiruan ke, atau kira benda yang tak baik lah. Okey. Kira mungkin benda palsu ke. Okey. Atau kadang-kadang maksudnya dibawa masa lain tau. Macam curang ke. Okey. Jadi bila kita tulis karangan tentang melancong, ingat melancong bubuh C-O-N-G. Ya.
Jadi kata tu ejaan. Okey. Jadi adik pun tahu kan, pelancong, ya. Jangan tulis banyak pelancong bila kita nak tulis karangan tentang melawat ke negara lain. Okey. Ada bila dia tulis banyak menonton, tertulis pula menonton. Okey, menonton, ejaan tu macam mana kita nak eja. Menuntun maksudnya tak sama. Okey, menuntun macam mana kita nak eja. Apa maksud menuntun? Menonton televisyen lah. Okey, nanti bila habis peperiksaan nanti saya nak berehat, saya nak tidur ke, nak menonton televisyen, T-O-N. Okey. Jadi menuntun tu lain. Okey, nak memimpin orang ke apa ke ni. Okey. Jadi bila menonton televisyen, okey, ejaan mesti tepat. Okey. Apa pula katakan kita tulis pedalaman. Apa maksud pedalaman? Apa maksud pendalaman? Ada yang buat kesalahan macam ni. Pedalaman. Okey. Pendalaman. Jadi katakanlah dia punya rumah tu, rumah dia terletak di kawasan pedalaman. Betul tak? Betul kan? Bukan rumah dia terletak di kawasan pendalaman. Macam mana? Pendalaman tu usaha mendalami ataupun kita nak mendalamkan sesuatu. Ya, mendalamkan sesuatu. Jadi kita tulis pendalaman. Jadi kalau kita kata rumah dia terletak di kawasan pendalaman, tak tepat. Kesalahan kata berlaku kat situlah, kan? Sepatutnya kita tulis apa ya? Rumah dia terletak di kawasan pedalaman. Okey. Maksud dia rumah dia macam terpencil lah, kan? Satu tempat atau kawasan yang terpencil. Ataupun mungkin rumah dia tu jauh dari tempat yang ada kemudahan lah, kawasan pedalaman. Ya, okey. Susah lah, kan? Nak cari kemudahan, ya. Okey. Boleh ke? Katakanlah parit tak cukup dalam. Okey. Jadi kalau parit tak cukup dalam, okey, kita nak cuba mendalamkan parit tu. Okey. Kita nak mendalamkan, jadi kita tulis usaha pendalaman parit itu akan diteruskan esok. Pendalaman ni kita nak mendalamkan parit. Jadi kita guna perkataan pendalaman. Pendalamannya. Jadi apa beza dia? Satu, pendalaman. Okey, pendalaman jauh. Okey. Tempat yang tak banyak orang pergi lah, terpencil. Okey, banyak orang tak tahu pun tempat tu, terpencil. Mendalamkan parit, usaha pendalaman. Okey. Kan ada perbezaan, betul tak? Ya. Macam pendapat. Okey, dan pendapatan. Adakah bezanya? Pendapat, ya, pendapat. Apakah pendapat adik? Okey, bolehkah adik bagi pandangan? Pendapat. Tapi bila kita guna pendapatan, walaupun perkataan itu memanglah ada kan sama pendapat lagi pendapatan, tapi pendapatan tu apa? Ya, sebenarnya kita kata
pendapatan yang lumayan. Jadi kita kaitkan biasanya dengan macam upah ke pendapatan yang lumayan, ya. Atau dia dapat cari duit ke, gaji ke, contohlah, kan, hasil pencarian. Okey, dia pendapatan yang menarik atau yang pendapatan yang lumayan. Itu pendapatan, ya. Hasil pencarian kita. Okey, pendapat tu lain pula, okey. Yang tak ada kena-mengena dengan duit pula. Yang tu tentang buah fikiran. Apakah pendapat? Ya, adik tentang ni. Jadi nampak bezanya tak? Okey, jadi kita tak boleh kata ya, mereka memberikan pendapatan yang bernas atau yang bercanggah. Apa pendapatan? Bukan. Mesti guna perkataan dan istilah yang betul, iaitu pendapat. Okey, mereka memberi pendapat yang bernas ke, yang bercanggah ke, apalah. Okey. Atau kalau bila adik tulis karangan tu, pendapatnya terjejas sebab kemelesetan ekonomi. Pendapatnya terjejas? Bukan. Pendapatannya terjejas sebab mungkin upah yang majikan beri itu kurang sebab kemelesetan ekonomi. Ada kena-mengena dengan duit. Ya, jadi kita guna perkataan pendapatan. Okey? Perhatikan perbezaannya. Ya. Kalau adik makan telur, adik eja makan telur tu guna U ke atau guna O? Telur ke atau telur? Yang mana biasanya ya? Yang ni kan harus tahulah kan. Saya nak makan telur. Saya nak menggoreng. Okey, atau kakak sedang menggoreng telur. Okey. Biasanya kita guna TELUR, betul tak? Telur. Ya. Bila kita kata telur, okey, TELOR tu maksudnya lain. Okey. Jadi adik kena bezakan ya. Okey. Jadi satu maksudnya kan telur, okey, yang berbentuk bujur tu. Satu dia masuk pelat. Ya. Okey tak? Okey. Jadi banyaklah kan mungkin bila adik tulis karangan tu macam perkataan guna rasmi. Okey. Cuba lebih berhati-hatilah. Rasmi ke resmi. Okey. Apa bezanya? Jadi kalau adik tahu, bila kita guna rasmi, bila kita guna resmi, okey, maksudnya adik nanti tak akanlah buat kesilapan tu. Okey. Biasanya kita tak katakan ikutkan rasmi padi. Kita tak cakap macam tu kan. Kita guna ikut rasmi padi. Okey. Macam kalau kita nak rujuk pada sifat, ya, ikut rasmi padi, makin berisi makin tunduk. Dia punya sifat, ya, tingkah laku dia ke ataupun sifat asal bagi sesuatu ke, kita guna rasmi lah. Rasmi tu macam surat kiriman rasmi. Okey, sesuatu yang telah disahkan rasmi, ya, oleh mungkin pihak yang bertanggungjawab ke, yang tu rasmi, benda yang sah. Okey tak? Katakan macam pengetua, okey, dia bertanggungjawab kan. Jadi pengetua akan merasmikan pameran itu. Okey, contohlah. Boleh ke? Ada apa-apa soalan ke?
Jadi, kesalahan tata bahasa ni maksudnya kan, ada banyaklah kesalahan dalam pembinaan ayat yang gramatis. Okey, dan kita cuba kesan ya, kadang-kadang bila baca dia kan tengoklah, ada ke kesalahan kata, istilah ke yang melibatkan kesalahan hukum tata bahasa. Ya, kesalahan umum tata bahasa ni, okey, selalu pun ya ternampaklah. Ya, jadi adik-adik yang fasih ya bahasa Melayu dan okey, ada berulang kaji. Jadi elakannya melibatkan kesalahan hukum tata bahasa. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita ada buat persediaan, kita tahu kadang-kadang mungkin berlaku sebab terlupa ke, okey, atau tak tahu ke, okey. Bukan mereka sengaja nak buatkan kesalahan kata ni, tapi mereka tak tahu pun tembok dengan tembok tu ada kan bezanya, tembok dengan tembok, ya. Bila kita guna tempoh, satu tempoh, ya. Jadi kena bacalah, ya, baca, tengoklah tempoh tu kita guna bila ni, okey. Kesalahan. Jadi ayat dia nampaklah kan kalau banyak kesalahan perkataan, banyak kesalahan kata, alamak, okey, nanti pemeriksa pun sakit kepala lah. Apalah kan, apa maksud dia tu? Okey, dia kena mengagak pula. Okey, cuba macam dia kata, tugas itu siap dalam tempoh 1 jam. Tempoh, PUH. Mungkin maksud adik kata tugas itu dah boleh siap lah habis, okey, dalam 1 jam. 1 jam, tempoh 1 jam. Tapi dia tertulis tempoh pula. Apa tu? Okey, apa yang kena serbu ke atau benda lainnya atau apa yang berlaku dalam 1 jam tu, ya. Jadi macam kira orang ingat apa yang kena langgar ke apa tu. Okey, jadi dia kena agaklah atau tempoh yang diberikan terlalu singkat. Tempoh, ya. Tempoh. So, bezakan bila kita guna tempoh, bila guna tempoh. Tempoh yang diberikan sangat singkat. Yang tu penggunaan kata yang betul, tempoh, ya, POH. Okey, kalau kita nak menempuh rintangan ke atau cabaran yang tu, menempuh, ya, yang tu U, PUH. Betul tak? Okey, menempuh. Okey, sebab kita nak beri maksud kita melalui, ya, melalui rintangan ke, cabaran ke, jadi menempuh. Okey, ataupun dia menempuh pelbagai pelbagai pahit ke ataupun pelbagai pahit getir ke sebelum berjaya ke. Okey, nampak macam dia punya rintangan banyaklah. Bukan senang dia mencapai kejayaan. Okey, tapi dia tak putus asa lah. Okey. Okay. Jadi macam ni lah kan. Jadi kesalahan hukum bahasa kan. Adik pernah dengar tak hukum DM ni? Siapa tak pernah dengar hukum DM? Ada? Okay. Hukum DM ke? Jadi hukum DM ni hukum tentang penyusunan kata-kata kan. Untuk membentuk frasa nama kan. Jadi dalam ayat tu, okay, macam kadang-kadang kan orang tulis lain-lain tempat. Okay, jadi ada kesalahan, okay, dari segi
hukum DM. Kalau kita tulis lain-lain tempat. Jangan ya, sebab kesalahan ni ketara sangat. Bukan lain-lain tempat. Apakah jawapan yang betul? Macam mana kita nak betulkan? Okey, jadi kesalahan sinilah. Tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain, bukan lain-lain tempat. Ya, tempat-tempat lain. Okey, atau yang pernah orang tulislah, katakan Sri Muni Restaurant. Okey, yang mana ni? Restoran kita nak tulis pasal restoran kan? Restoran yang mana satu ni? Jadi kita tulis restoran, restoran Sri Muni. Jadi restoran tu datang dulu sebab kita nak jelaskan restoran. Okey, kita bukan nak jelaskan Sri Muni. Restoran yang mana satu? Restoran Sri Muni. Sebab tu restoran. Okey. Ataupun orang cakap goreng pisang. Saya nak makan goreng pisang. Saya nak makan goreng keledek. Kita nak goreng yang mana satu ni? Okay, kita nak, sebenarnya dia nak makan pisang kan? Macam mana? Pisang tu kita gorengkan kan? Jadi pisang goreng lah. Okay, jadi pisang tu keledek. Okay, kita nak kata dia nak makan pisang goreng. Okay, jadi pisang tu datang dulu lah kan? Jadi macam bas. Okay, bas mini ke mini bas? Yang mana? Okay, jadi kita nak terangkan tentang bas kan? Bas. Jadi bas tu datang dulu lah. Bas mini. Okay, bukan mini bas. Okay, jadi unsur yang diterangkan tu kita letaklah dulu. Sebab tu dia tu kita kata hukum DM. Okay, kita nak terangkan unsur, katakan kita nak terangkan pisang. Pisang apa? Okay, lepas tu kita letak M lah, unsur yang menerangkan goreng. Okay, kita menerangkan yang tu goreng. Okay, bukan mentah. So kita letak D dulu, bas. Kita nak terangkan bas. Lepas tu kita tak menerangkan bas tu apa? Bas yang bas besar ke, bas kilang ke, bas mini ke. Jadi M tu yang menerangkan. Jadi mini tu datang belakang lah. D, M. D tu dulu. Bas mini. Okay. Sebab tu kita tak boleh kata atau tulis lain-lain tempat. Kita nak terangkan tempat. Jadi tempat-tempat lain. Okay. Ni ya. Jadi kesalahan timbul lah apabila hukum DM ni. Mereka macam tak kisah apalah kan. Maksudnya lebih kurang sama je. Dia orang tulis je lah. Ni restoran mungkin nak cepat. Okay. Tak boleh. Ya. Semua ni okay, adalah kan kesalahan. Jadi ayat tu nanti kalau banyak kan kesilapan macam ni. Okay. Nanti ayat tu gramatis tau. Ya. Jadi cuba elakkan. Boleh ke? Ya. Okey tak adik-adik? Macam ni lah. Okay. Ada tau orang tulis. Sungai Pahang ialah sungai yang terpanjang sekali di semenanjung Malaysia. Maksud dia nak katalah Sungai Pahang ni sungai yang terpanjang. Terpanjang tu okey lah kan? Kenapalah nak tulis terpanjang sekali? Dah terpanjang. Okay. Jadi kita tak boleh tulis tau. Terpaling muda ke terpaling muda. Okay.
paling muda dah cukup dah. Memang dia paling muda pun. Okey. Tak payah okey, paling muda. Okey. Jadi dia macam kesalahan ni kita kira macam dari segi frasa adjektif lah. Okey. Jadi kita kata ya, Sungai Empang ialah sungai yang terpanjang di semenanjung Malaysia. Okey. Jangannya guna macam ni, ada kesalahan kata kat sini. Okey. Kadang-kadang mereka nak tegaskan sesuatu, ditulis pula paling laju sekali. Paling laju sekali. Betul atau tak betul? Ada kesalahan tak? Paling laju tu paling laju lah. Okey. Jadi kita tulislah kereta tu paling laju. Dah cukup dah. Okey. Ataupun kalau dia boleh tulis kereta itu laju sekali. Tak payahlah tuliskan tak boleh ya. Terlaju sekali. Okey, salah tu. Ya, tak boleh ya. Sama ada adik pilih paling laju, nokta, kereta tu paling laju, atau kalau adik nak, adik boleh tulis ya, kereta itu laju sekali. Dah cukup. Okey ya. Jadi walaupun sedikit terbubur, perkataan panjang sekali itu silap teruslah. Salah. Ya. Jadi ya, jangan ya macam orang kata adalah terpantas sekali lah. Ya, kerap paling terpantas. Dia memang dah terpantas. Kenapa pula nak ubah paling? Terpantas maksudnya dia cepat sekali. Ya. Terpaling pantas tu, okey, silap ya. Silap dari segi frasa adjektif. Okey. Katakanlah, okey, kita tulis dia bangga. Okey. Dia bangga, mungkin dia bangga kejayaan anaknya. Dia bangga kejayaan anaknya. Okey. Ada tak kesalahan kata? Dia bangga kejayaan anaknya. Okey. So dalam ayat ni, nak buat dia ayat yang gramatis, okey. Jadi kita nak tulis apa? Adik nak fikir ke? Dia bangga kejayaan anaknya. Itu. Okay. Macam mana ya? Nak buat ayat tu lebih gramatis. Atau adik rasa memang ayat tu dah gramatis pun. Okay. Jadi biasanya kan kalau kita nak tulis, kita tulis dia bangga akan ya. Dia bangga akan kejayaan anaknya tu. Bangga akan. Okay. Bukan dia bangga kejayaan. Nampak kan macam adalah kan perkataan yang tak ada kat situ. Ya. Sebenarnya bangga akan. Okay. Jadi kadang-kadang kan kita buat banyak latihan, kita tahu kan perkataan akan tu. Okay. Jangan lupa tau. Lupakan kamu kenangan manis itu ke? Okay. Lupakan kamu kemanisan. Terus dia masuk kemanisan tersebut ke? Kena buat akan sebenarnya. Lupakah kamu akan kemanisan. Okay.
atau itu akan ya. Atau saya hendak berjumpa Nimala. Saya hendak berjumpa Nimala sekarang. Okey. Ingat tak? Ada perkataan yang tercicir kat situ. Tak gramatis lah. Jadi kita nak tulis apa? Saya atau hendak berjumpa dengan Nimala. Okey? Boleh tak? Okey. So, nampak kan? Banyak. Kadang-kadang mungkin nak kata tu, kadang-kadang tu mungkin sebab hukum DM, kadang-kadang mungkin sebab frasa dia, frasa kerja pasif dia tak betul ke? Ya. Ada kan? Kadang-kadang ada nampak kan orang tulis baju itu saya belum pakai. Kita fahamlah dia kata saya belum pakai baju tu. Jadi macam mana ni? Saya belum pakai atau belum saya pakai? Cuba dipikir. Okey. Biasanya kita tulis baju itu belum saya pakai. Saya pakai. Nak buat sesuatu kan? Saya pakai. Saya makan. Saya selesaikan. Saya masak. Saya buat apa? Okey? Jadi itu pun kadang-kadang orang silap ya. Okey. Ataupun mereka tulis macam ni tau. Bunga itu kau petik. Buat tanda soal. Kena buat persoalan lah. Okey. Betul tak? Macam tu. Bunga itu kau petik. Ataupun bunga itu dipetik oleh engkau. Jadi adik boleh tahu kan yang mana betul, yang mana salah. Baguslah. Kan? Ataupun kan kadang-kadang mereka kata tau, tugas itu awak harus selesaikan. Yang betul sebenarnya tugas itu harus awak selesaikan. Awak buat apa? Awak selesaikan. Jadi tugas itu harus awak selesaikan. Okey tak? Nampak tak? Okey. Awak masak. Awak selesaikan. Okey. Jadi nasi itu dimasak oleh saya. Nasi itu saya masak. Ya. Nampak kan? Jadi banyaklah sini. Ya. Sini contoh-contoh ya. Aspek kesalahan tata bahasa. Ya. Mungkin kita bukan nak sengaja nak buat kesalahan ni, tapi kita kena tahulah. Ya. Jadi kita tak nak pemeriksa potong markah kita, kita nak cuba dapat angka yang cemerlang, betul tak? Jadi kena prihatin ya tengok ni. Banyak kat sini. Okey. Kadang-kadang menggandakan kata selepas kata saling. Okey, tak boleh lah. Saling kasih mengasihi. Kan tak naklah macam tu ya. Tak betul. Jadi kalau tak betul, kita jangan tulis tau. Okey. Lain-lain faktor. Jadi samalah kan pelanggaran hukum DM ni. Okey, sama tadi dengan lain-lain tempat. Okey. Tempat-tempat lain atau faktor lain. Okey. Jadi banyak pelanggaran hukum DM kat sini ya. Contoh tu kita dah bagi. Okey. Jadi bila kita faham satu tu, okey, kita dapat bayangkanlah, okey, macam mana nak tulis yang betul. Okey. Katakanlah ada kan nampak ayat kan orang mungkin tulis macam ni tau. Ayah, saya, okey, atau ayah ingin membesarkan lagi ke rumah ini.
membesarkan lagi rumah ini. Macam mana? Betul ke? Membesarkan, ayah membesarkan lagi rumah ini. Cuba adik fikir. Macam ada silap kan? Tapi sebenarnya kalau kita nak tulis ayat yang betul, okey, ayah membesarkan rumah itu lagi. Membesarkan apa? Membesarkan rumah. Okey. Jadi ayah ingin membesarkan rumah itu lagi. Contohnya lah. Okey, bukan membesarkan lagi. Membesarkan lagi, dia membesarkan rumah. Okey, apa yang dia nak besarkan? Dia membesarkan rumah. Okey, jadi Syamini mendapat banyak kawan. Mendapat yang mana satu ni? Syamini mendapat banyak kawan atau Syamini banyak mendapat kawan? Yang mana betul? Yang mana ada kesalahan tata bahasa? Kalau adik tahu bagus. Okey. Jadi ingat tak? Membesarkan apa? Membesarkan rumah. Okey. Mendapat apa? Mendapat kawan. Okey. Jadi yang betul tu Syamini banyak mendapat kawan. Okey. Bukan Syamini mendapat banyak kawan. Syamini banyak mendapat kawan. Mendapat apa? Mendapat kawan. Jadi Syamini banyak mendapat kawan lah. Okey. Ataupun dia menceritakan tentang latar belakangnya. Menceritakan apa? Okey. Jadi kita kata dia menceritakan latar belakangnya. Betul tak? Okey. Menceritakan apa? Menceritakan latar belakang. Okey. Okey, macam ni ya. Jadi contoh-contoh ya kesalahan atau aspek kesalahan tata bahasa yang kita kena tahu ya. Okey, kalau dah tahu, baguslah ya. Cubalah. Okey, jadi BBC kalau adik tahu tu kena praktis lah ya. Jangan tulis dalam karangannya. Pernah tak adik nampak ada orang macam dia tulis tak ada kesalahan tata bahasa tapi ada ayat tergantung. Itu pun antara kesalahan tau. Yang biasa orang buat macam tergantung je ayat dia tu. Okey. So sebenarnya tak boleh ya. Okey. Bukan saja kesalahan tata bahasa, ayat tergantung pun tak boleh. Okey, kesalahan tata bahasa ni macam ni lah yang dia nampak kan. Memperkatakan tentang hal, menceritakan tentang latar belakang, semua tak betul. Ya, kalau kita nak tulis betul-betul ya, nak tulis ayat yang betul, okey, menceritakan apa, memperkatakan apa. Okey. Baiklah. Sekarang ni salah satu daripada kesalahan sini ya. Okey, mungkin bukan mungkin adik tahu dia bukan macam ni tau. Penggunaan kata sendi. Yang ni kata sendi. Yang tu dia macam tergantung ayat dia tu. Okey, kan ayat ni kita ada susunan kan. Susunan subjek, lepas tu ada predikat. Ya, jadi kita macam contohnya lah subjek tu kita nak cakap tentang pokok. Okey, pokok ya. Jadi pokok. Lepas tu kita akan tulis predikat tak. Pokok itu tumbang. Contoh ya. So, pokok itulah kan. Kita cakap pasal pokok tu. Apa berlaku? Tumbang. Okey, tumbang tu predikat lah kan. Okey, katakan kita nak cakap pasal dia. Dia tu subjek lah. Okey, so dia apa pula dengan dia? Dia datang ke sini. Jadi datang ke sini itu predikat.
Okey. Jadi kadang-kadang nampak kan dalam ayat yang tak gramatis ke, okey, tak ada tahu perkataan diorang buat ayat macam di seluruh negeri itu mengalami kemarau. Kita baca tu dah tahu kan, di seluruh negeri itu mengalami kemarau. Okey. Mana subjek dia? Mana predikatnya? Okey. Jadi ayat dah, ya. Jadi bentuk ujaran kan biasanya yang tidak ada subjek atau tidak ada predikat, dia bukan ayat tau. Okey. Kadang-kadang memang pun ada kita panggil ayat songsang. Ya. Ayat songsang tu subjek dia letak belakang, ya. Predikat dia letak depan. Betul tak? Tu boleh, tak jadi masalah lah tu. Okey, kita boleh kata macam tumbangkah pokok itu. Okey, tumbang tu kita letak kat depan predikat, lepas tu pokok tu subjek, pokok itu. Okey. Tapi yang tak ada subjek ke tak ada predikat tu apa? Ya, macam di seluruh negeri tu mengalami kemarau. Okey. Jadi mungkin dia nak cuba jelaskan tentang seluruh negeri itu ke? Okey, seluruh negeri mungkin itulah subjek dia. Okey. Jadi dia nak terangkan, okey, subjek dia kita letaklah seluruh negeri itu, lepas tu kita letak predikat dia. Mengalami kemarau. Kan? Jadi satu ni salah. Beza pula maksudnya. Jadi kita tahu kan kita macam manalah nak mula katakanlah bagi semua pihak perlu memberikan kerjasama. Bagi semua pihak perlukan kerjasama. Macam tergantung kan? Boleh tak kita kata macam tu? Bagi semua pihak perlu memberikan kerjasama. Bila adik baca, adik perasan tak? Sebenarnya ayat tu salah. Ya. Bagaimana kita nak betulkan? Kalau salah, okey, sepatutnya kita nak tulis apa? Jadi apa subjek dia kat sini? Yang salah ya tadi, bagi semua pihak ya perlu memberikan kerjasama. Jadi kita kena tulis subjek. Okey. Kita nak cakap tentang apa kat sini? Jadi sebenarnya kita nak cakap tentang semua pihak. Semua pihak. Ya. Jadi subjek dia kita letak kat depan lah. Semua pihak. Apa tentang semua pihak tu? Jadi semua pihak perlu memberikan kerjasama. Jadi perlu memberikan kerjasama itu predikat kita. Subjek, predikat. So adalah subjek dia tak ada predikat. Jadi inilah ayat. Okey, ayat gramatis. Okey tak? Jadi semua pihak perlu memberikan kerjasama. Okey, tak tergantung lah. Ya, kan katakan ya, ada kan dia tulis, dia lupa pula nak tulis kah. Kalau kita nak guna ayat songsang, kita mungkin nak buat persoalan. Okey, mungkin dalam kalangan pendahuluannya jenis persoalan. Jadi dia tulislah dia lupa, dia tulis tumbang pokok itu. Lupa kah. Okey. Jadi kena ingatlah. Ataupun ditulis macam ni tau. Latif yang mengambilkannya tanda soal. Jadi sepatutnya Latif kah
ya yang mengambilnya. Jadi ayat tu akan gramatis. Okey, latifkah. Jadi tumbangkah pokok itu. Jadi boleh kan? Jadi katakan kadang-kadang kan mereka tulis awak yang harus pulang dahulu. Awak yang harus pulang dahulu. Awak yang harus pulangkan dahulu. Betul tak? Kalau ayah fikir. Cuba fikir awak yang harus pulang dahulu. Bubuh tanda nokta. Okey. Jadi kalau kita buat ayat dengan teliti kan, kita janganlah tulis macam ni tak. Awak yang harus pulang dahulu. Awak harus pulang dahulu ke? Jadi ayat tu biar gramatis lah. Jangan tergantung. Okey. Atau mereka yang mencari awak. Okey. Jadi yang mana? Mereka lah yang mencari awak. Mereka mencari awak. Contohlah. Ya. Jadi yang inilah contoh-contoh kesalahan ya, yang melibatkan ayat tergantung. Okey tak? Jadi sini ya, ayat membina ayat tergantung. Okey. Ketara sangatlah kan. Dia mula macam ni. Bagi mereka yang terpilih hendaklah ada. Bagi semua pihak perlu memberikan kerjasama. Nampak tak? Mereka mula ayat tu. Bagi. Ya. Bagi mereka yang terpilih. Mana subjek dia? Okey. Jadi kita bubuh lah. Ya, semua pihak perlu memberi kerjasama. Contoh, ataupun kepada pelajar yang berjaya. Okey. Jadi atau kalau kita tulis turut memberikan pendapat, okey, yang perkataan yang harus kita letakkanlah di depan, yang turut memberikan pendapat. Okey. Ialah siapa. Okey, jangan lupa ya perkataan yang turut memberikan pendapat. Okey. Turut memberikan pendapat ialah betul tak betul lah. Ataupun kadang-kadang mereka mula ayat tu dengan dengan persetujuan apa-apa pihak sekolah dengan. Okey. Jadi ada tau ayat tergantung ya dengan. Jadi subjek dia yang mana satu ni? Okey. Jadi biasanya kita nak buat subjek tu macam persetujuan anda lah, persetujuan anda. Okey, lepas tu kita terangkan predikat ya supaya ayat kita tu ada subjek dan predikat. Ya, sama ada susunan biasa kita letak subjek di depan pun boleh. Lepas tu predikat ataupun susunan ayat songsang kita letak predikat depan dulu. Lepas tu kita letak subjek. Okey. Boleh. Jadi macam inilah semua membina ayat pasif ni, kata ganti nama diri ya, buku itu. Saya akan baca. Saya buat apa? Ya. Jadi kena tanya. Jadi kalau tak pasti tu saya buat apa? Okey tak? Okey. Jadi banyak ya bila adik tahu apakah kesalahan tata bahasa tu, adik akan cuba elakkanlah daripada buat kesalahan tata bahasa ni lah, penggunaan kata ya. Boleh? Ada soalan ke?
ke peribahasa. Adik kan tahu kan, kalau boleh ayat, adik boleh baca tahu simpulan bahasa kan, kadang-kadang ada kan ayat contoh sekali dengan maksud simpulan bahasa kan. So adik tahulah macam mana nak buat ayat ya dengan simpulan bahasa tu. Okey, jadi maksud dia kena tepat lah. Okey tak? Okey. Macam mana ya adik? Macam ni kan contoh-contoh ni. Adik cuba tengok ya. Macam ni, 2,5 jam ya. Okey, so adik ada yang dah tahu ya. Okey. Jadi kita tak boleh kata macam ni lah ya. Okay, sepatutnya kita kata 2,5 jam. Setengah tu kat belakang. Okey. Nampak kan? Sini. Ini semua kesalahan kata ya. Jadi banyak. Okey. Kita cubalah ya. Elakkan daripada ni semua ya. Jadi kita kalau ada dapat kesan kesalahan kata, maksudnya adik tahulah. Okey tak adik-adik? Boleh? Jadi banyak ya, banyak contoh-contoh kat sini ya. Jadi cubalah ya adik biasakan diri. Okey, baca apakah kesalahan kata, buat latihan, lepas tu baca peribahasa ya. Peribahasa tu mesti betul jugalah. Katakan nak cakap tentang banyak mulut, maksudnya apa? Okey. Macam mana kita nak tulis ayat menggunakan simpulan bahasa banyak mulut. Okey, jadi kena tepat. Jadi kalau semua tu isi tu mantap semua, cukup, tak ada kesalahan kata, kita dah nampak kan apa-apa jenis-jenis kesalahan kata. Lepas tu kita guna simpulan bahasa. Okey, lepas tu kita tegaskanlah isi kita. Okey? Boleh tak adik-adik? Okey ya. Ada apa-apa soalan tak adik-adik tentang kesalahan kata ni? Okey ya, bagus. Okey, jadi adik pun pandai ya. Jadi saya harap nanti adik akan dapat keputusan yang cemerlang lah ya. Jadi ingatkan ada satu peraduran ya, untuk mengetahui lebih lanjut lagi adik boleh pergi kat Instagram Tavis ya. Okey. Jadi buat masa ni tak ada, jadi itu sajalah untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kita berjumpa lagi ya besok. Okey. Bye. Terima kasih ya, sama-sama ya adik. Bye.